Okay, hello semua. So, saya Encik Syarif, saya akan mengajar awak sains lah untuk tingkatan 3 hari ni lah. Alright, so untuk tingkatan 3, okay, so seperti apa yang pelajar-pelajar saya dah apa yang pelajar yang dah belajar dengan saya sebelum ni. Alright, so kita dah sampai ke bab 8. Alright, so untuk hari kita dah habiskan lah bab 8. Alright, so untuk hari ni kita akan tengok bab 9. Bab 9 ni adalah apa? Bab 9 ni adalah tentang tema yang keempat awak belajar, iaitu penerokaan angkasa lepas kan. Alright, so apa benda penerokaan angkasa lepas ni? Kita akan belajar tentang cuaca di angkasa lepas. Alright, so cuaca yang berada di angkasa lepas. Alright, so untuk hari ini, untuk sesi kali ini ataupun untuk video kali ini, alright, so sepatutnya semua orang akan belajar tentang apa? Awak akan belajar tentang apa yang berlaku di angkasa lepas, cuaca. Dalam kes ni kita akan fokus kepada matahari, kerana matahari dia adalah apa? Dia adalah center ataupun dia berada di tengah-tengah sistem suria kita. Kita bagi nama pun sistem suria kan. Alright, so matahari terletak di tengah-tengah. Kita mengelilingi matahari. Bukan kita je, planet-planet lain pun mengelilingi matahari. Alright, kan kita ada 8 planet, ataupun ada setengah orang nak cakap 9 kan, tapi kita secara teorinya kita ada 8 planet. Sebab apa? Pluto dah tak dikira sebagai planet. Alright, so ke semua planet-planet yang ada tu semuanya mengelilingi matahari. Tak kisahlah sama ada dia paling dekat ataupun dia paling jauh. Macam contoh Uranus jauh, Mushtari jauh, Zuhal jauh, tapi masih lagi mengelilingi matahari. Macam tu punya besar tarikan graviti matahari. Alright, so semua cuaca di angkasa lepas yang kita belajar untuk bab ni adalah semuanya yang disebabkan oleh matahari. Seperti apa yang kita tahu, matahari adalah sejenis bintang. Alright, bintang ni dia mengeluarkan kuasa. Alright, macam mana kita dapatkan macam mana dia keluarkan kuasa dia, ataupun macam mana dia menghasilkan kuasa dia, kita akan belajar dalam bab ni. Alright, so tanpa berlengah lagi, alright, so kita akan tengok aktiviti matahari. Okay, so cuaca angkasa lepas ni dia terbagi kepada dua lah, senang cerita. So yang pertama kita akan tengok aktiviti matahari yang memberi kesan kepada bumi. Okay, maknanya ada lagi aktiviti-aktiviti lain yang tak ada kesan dia terhadap kita. So kita tak payahlah nak belajar kan. Ada, kalau kata awak, katalah ada di antara awak lepas ni yang akan belajar tentang astronomi ataupun ahli kaji bintang, alright, so awak akan belajar lebih daripada ni. Tapi untuk sekarang kita akan belajar dasar dia. Okay, so yang pertama kita akan tengok aktiviti matahari yang memberi kesan kepada bumi. Sebelum kita belajar tentang aktiviti-aktiviti itu, kita akan tengok dulu macam mana struktur matahari. Kan awak tengok matahari daripada sini, awak tengok bulat je. So bulat je yang awak tahu. Tak, sebenarnya dia ada beberapa lapisan. Sama juga macam kita, bumi, kita ada kerak bumi, kita ada mantel, kita ada teras bumi kan. Okay, so sama juga macam matahari. Matahari, lapisan matahari ni, struktur matahari ni boleh dibahagikan kepada dua, iaitu yang pertama adalah lapisan dalaman, yang kedua adalah lapisan atmosfera matahari itu sendiri. Okay, yang mana lapisan dalaman tu adalah dalam bumi, dalam matahari ataupun dalam kerak matahari lah. Okay, lepas tu kita ada lapisan atmosfera matahari, maknanya atas daripada matahari kan, maknanya macam ni lah contoh dia. Kita ada lapisan matahari, so matahari ke bawah ni kita adalah lapisan dalaman, ke atas ni adalah lapisan atmosfera. Okay, right, so kita nak tengok apa itu lapisan dalaman dan juga lapisan atmosfera. Mana pemadam? Oh, ada pemadam kat sini. Jatuh pula. Alright. Okay. Alright, so kita akan tengok yang pertama sekali, kita akan tengok lapisan dalaman. Lapisan dalaman ni apa? Lapisan dalaman matahari dia terbahagi kepada 3. Okay, kita ada 3, iaitu yang pertama kita ada teras matahari. Okay, kalau kata dalam matahari ni, katalah ni matahari. Alright, so teras dia dekat mana? Teras dia dekat sini, lapisan dalaman.
Kan, ini kita panggil teras. Alright, so teras matahari, apa yang berlaku dekat teras matahari ni? Okay, so teras matahari ni yang pertama kita tahu, yang teras matahari ni dia adalah, suhu dia adalah 15 juta darjah Celsius. 15 juta darjah Celsius, suhu dia terlampau lah tinggi, kan? So suhu dia terlampau tinggi, so macam mana? Apa benda ni? Pasal panas sangat kan? Sebab apa dia sangat tinggi suhu dia? Sebab gabungan termonuklear berlaku di situ. Alright, gabungan termonuklear berlaku di situ. Sebab apa? Dalam tu atom-atom semua membentuk helium dan dia berlaku sebab ada helium, so berlakulah aktiviti-aktiviti nuklear dekat situ. Awak bayangkan, kita kan ada tenaga nuklear, kita dah belajar dah kan pasal keradioaktifan kan. So tenaga nuklear ni berlaku tapi dalam kadar yang sangat besar dan juga dalam kadar yang sangat banyak. Okay, so satu matahari ataupun satu bintang tu dia ada teras dia, dan setiap bintang dalam teras dia menghasilkan tenaga nuklear. Sebab tu awak tengok bintang ni dia bersinar, bintang ni dia menyala. Awak boleh nampak kan, kalau kata kita tengok dekat angkasa lepas kan, kebanyakannya awak tengok yang, kalau kata awak tengok malam-malam awak pergi kat kawasan yang cukup gelap, awak boleh tengok ada bintang-bintang. Okay, bintang-bintang tu sebab apa? Sebab apa awak boleh nampak bintang? Sebab dia orang mengeluarkan cahaya. Sebab dia orang mengeluarkan cahaya, sebab tu kita boleh nampak. Tapi ada juga orang tanya, kenapa kita boleh nampak bulan? Adakah bulan tu sejenis bintang juga? Tak, bulan bukan bintang, tapi kita boleh nampak bulan sebab apa? Sebab daripada pantulan cahaya matahari, kan? Cahaya matahari hentam dekat bulan, bulan pantulkan dan dia terpancar dekat dekat bumi, ataupun orang-orang dekat bumi ni kita boleh tengok, oh ada bulan, kan? Tapi dalam kes bulan, kita boleh nampak bulan, kita tak boleh nampak bulan dekat planet lain. Sebab apa? Sebab jarak yang terlampau jauh. Okay, so sebab tu kita boleh nampak bulan kita je, kan? Alright. Okay, so dalam teras gabungan termonuklear dia adalah sumber tenaga matahari. Maknanya matahari tu panas macam mana, terik macam mana, terang macam mana pun, semuanya sebab datang daripada teras. Okay, alright, so kita tengok yang kedua. Yang kedua kita ada apa? Zon radiasi. Okay, so kita ada zon radiasi. Alright, so zon radiasi ni apa? Radiasi yang berlaku. Okay, sebab apa? Tenaga nuklear bila berlaku dekat teras, dia akan keluar kan. So tenaga-tenaga bila proses nuklear tu berlaku, so dia akan menghasilkan radiasi. Kita dah belajar dah sebelum ni, yang mana semua proses nuklear akan menghasilkan radiasi. So radiasi tu pergi ke mana? Radiasi tu dia pergi ke kawasan ni. Kita pakai marker lain lah, baru nampak sikit kan. Right, so dia pergi ke sini. Alright, so radiasi dekat sini. Okay, so radiasi dia memancar keluar. Sebab apa? Dekat sini, dekat teras ni dia berlaku aktiviti radioaktif. So radiasi dia keluar dekat kawasan zon radiasi. Alright, so berlaku radiasi elektromagnet. Dia punya jarak adalah 200,000 hingga 515,000 kilometer. Mana panjang zon radiasi itu adalah daripada 200,000 hingga 515,000 kilometer. Sebab ini adalah anggaran, kita tak boleh nak bagi tahu tepat-tepat kan. Sebab apa? Sebab benda ni semuanya bukannya kita agak dalam sains kita bukan agak, cuma kita jalankan pemerhatian. Okey, kita jalankan pemerhatian supaya kita dapat mengkaji. Macam contoh matahari pun kita ada teleskop yang sentiasa memerhati matahari 24 jam 365 hari setahun. Kita perhati apa yang berlaku. Sebab benda-benda ni lah. Sebab apa? Apa aktiviti yang berlaku di matahari boleh memberi kesan kepada kita, kepada kehidupan kita. Nanti kita akan tengok. Okay,
So, lapisan dalaman yang ketiga adalah zon perolakan. Okey, zon perolakan ni dia terdiri daripada plasma. Plasma ni adalah sejenis gas yang boleh mengalihkan arus elektrik. So, zon perolakan ni macam mana? Zon perolakan ni, senang cerita, zon perolakan ni dia macam dia ada patah balik. Kan, dia ada naik ke sini, dia naik turun ke sini. So dekat matahari, keliling matahari ni dia ada perolakan. Tak kisahlah macam mana bentuk dia, cuma dia ada macam ni. Alright, so sebab apa benda ni berlaku? Kenapa dia nama perolakan? Okey, ini adalah disebabkan gas yang panas dan juga gas yang sejuk. Okey, sebab apa? Alright, sini nampak kan? Okey. Alright, so macam mana? Kita dah tahu dah, gas yang panas dia akan bergerak naik. Okey. Bila dia dah cukup sejuk, dia akan turun ke bawah. Alright, sebab tu kita ada belon udara panas. Okey, kita ada belon udara panas. Bila kita panaskan gas tu, dia akan naik. Kalau kita nak turun macam mana? Kita tutup gas tu supaya dia dapat menyejuk dan dia akan turun. Sama juga proses ni pun berlaku dalam contoh ada periuk kata periuk air kan macam mana air tu panas semua. Kalau kata awak panaskan daripada bawah, baik bawah je panas kan. Kenapa atas dia pun panas? Sebab dia ada perolakan. Okey, dia ada zon perolakan. Alright, so dia ada zon perolakan. Dia ada zon perolakan dia juga sebab itulah air yang awak panaskan dalam cerek dia akan sentiasa panas. Benda-benda ni awak boleh tengok juga. Sebab apa? Udara pun sama. Bila panas dia naik, bila sejuk dia turun. Gas lah, dia sejenis gas. Ni awak boleh tengok lah, macam contoh macam mana puting beliung terjadi. Itu semua adalah disebabkan kitaran panas dan juga sejuk. Alright. So dalam kes matahari ni mestilah panas. Sebab apa? Teras dia dah sangat panas dan teras dia tak pernah berhenti mengeluarkan tenaga. Alright, so bila dia panas, dia akan naik. Tapi sebab matahari terlampau besar, jarak dia pun sangatlah besar. Bila gas tu naik, lama kelamaan dia akan kehilangan tenaga. Bila dia hilang tenaga, maksudnya apa? Dia akan jadi sejuk balik. Bila dia sejuk balik, dia akan turun. Bila dia turun, kena balik tenaga matahari. Dia dah berhampiran dengan matahari, kena balik tenaga matahari, panas balik, naik balik, turun balik. Macam itulah. Sebab itulah kita panggil dia zon perolakan. Alright. Okay, so itu adalah zon perolakan. Alright, sebab tu kalau awak tengok ini ada, ni semua ada sepanjang lapisan zon perolakan. Okay, alright, so kita pergi ke seterusnya. Kita dah tengok dah lapisan dalaman, kita dah tengok dah teras, kita dah tengok apa itu zon radiasi. Okay, so kita nak tengok lapisan atmosfera matahari. Alright, so lapisan atmosfera matahari dia ada terbagi kepada 3. Kita ada fotosfera, kita ada fotosfera, kita ada kronosfera dan juga kita ada corona. Bukan coronavirus, ni corona matahari. Alright. So, fotosfera ni apa benda? Fotosfera ni adalah lapisan luar matahari. Maknanya apa yang kita tengok matahari, kalau kata awak tengok gambar matahari ataupun awak tengok guna teleskop, apa yang awak boleh nampak tu adalah lapisan matahari. Okay, so kita tak boleh nak nampak teras zon radiasi perolakan dengan mata kasar ataupun dengan menggunakan mikroskop yang biasa-biasa ataupun teleskop yang biasa, teleskop yang biasa-biasa kita tak boleh. Alright, so kita hanya nampak fotosfera. Okay, so fotosfera tu adalah 6000 darjah Celsius panas dia. 6000 darjah Celsius, lebih kurang lah. Okay, dan semua cahaya yang kita nampak daripada matahari itu semua dikeluarkan oleh fotosfera. Okey, untuk kronosfera pula, kronosfera ni macam mana? Kronosfera ni suhu dia adalah 4400 darjah Celsius hingga 25,000 darjah Celsius. Okey, kronosfera ni macam mana? Kronosfera ni ramai orang tak nampak. Kita tengok matahari kan. Okey, ni matahari ya ni. Kan, yang ni matahari. Alright. So, ini adalah fotosfera. Apa yang awak nampak? Zon dalam lapisan dalaman confirm lah tak nampak kan.
Macam mana awak nak nampak X-ray boleh nampak kan? So apa yang awak nampak tu adalah fotosfera. Kronosfera ni macam mana? Kronosfera ni dia adalah lapisan dekat luar matahari ni. Kalau kata korang kecil-kecil kan ada kan macam ni kan, korang lukis matahari kan. So yang ni bukan kronosfera, yang ni corona terus. Okay, alright. So kronosfera tu dia awak boleh nampak dia adalah gelung cahaya yang mengelilingi matahari lah, lebih kurang macam gelung cahaya lah. Alright, sebab apa? Dia macam cahaya nak nampak tak nak nampak kan. Awak boleh tengok benda ni berlaku bila gerhana matahari berlaku. Yang mana gerhana matahari kan, yang mana matahari ditutup oleh bulan kan. Okay, so gerhana matahari. Okay, alright. So awak boleh nampak. So awak boleh nampak, kita boleh nampak kronosfera waktu tu. Corona kita boleh nampak juga. Sebab apa? Corona ni dia jauh sikit dia pergi. Macam tu lah corona kan. Dia kalau kat atas awak lukis awak lukis matahari macam ni kan, yang panjang-panjang ni corona lah. Alright, so kita tengok pasal fotosfera, kita tengok kronosfera dan juga corona. Alright, so fenomena yang berlaku akibat fotosfera, kronosfera dan juga corona dan campurkan dengan lapisan dalaman ni, kita ada beberapa aktiviti, iaitu macam contoh granul, kita ada tumpuk matahari, kita ada nyala suria, kita ada semarak suria, kita ada lentingan jisim corona, kitaran suria dan juga angin suria. Itu yang paling berbahaya. Granul ni apa? Granul ni okay, so granul ni apa? Granul ni dia adalah macam contoh susunan sel. Okay, sebab apa? Sebab kan kita tengok tadi kan ada arus perolakan, betul? Ada arus perolakan. So dia ada banyak arus perolakan. So bila banyak arus perolakan, dia tersusun umpama sel. Alright, so dia tersusun macam sel. So dia mengelilingi matahari sebab semua ni ada arus perolakan. So setiap daripada arus perolakan tu dia membentuk macam sel untuk matahari. Okey, so itu adalah granul. Tumpuk matahari pula, tumpuk matahari adalah kawasan-kawasan matahari yang lebih gelap berbanding kawasan-kawasan lain. Okey, so suhu dia lebih sejuk. Kalau awak tengok menggunakan teleskop, awak boleh nampak matahari ni dia ada titik-titik gelap dia. So itu kita panggil tumpuk matahari. Dan tumpuk matahari ni sangat besar. Sebab apa? Hari tu kalau awak baca pasal kajian ahli angkasa lepas ataupun ahli astronomi, okay, dia orang pernah menjumpai tumpuk matahari yang besar dia 30 kali ganda saiz bumi. Okay, alright. So seterusnya kita ada apa? Kita ada nyala suria. Nyala suria ni apa? Nyala suria ni dia adalah letusan yang sangat kuat. Yang ni ni letusan dia sangat kuat. Bila dia meletup dekat sini, so dia akan menghasilkan tenaga yang kuat. Bila dia menghasilkan tenaga yang kuat, dia bukan apa? Dia membebaskan elektron dan juga ion-ion yang bercas. Okay, dia melepaskan elektron dan juga ion yang bercas. So bila dia lepaskan, kalau kata ke arah kita, dia boleh menyebabkan kerosakan daripada segi alat telekomunikasi ataupun alat navigasi. Kita sekarang ni banyak kan pakai GPS, kita banyak pakai phone, tapi tak boleh call. Alright, so disebabkan nyala suria. Nyala suria ni lagi bahaya sebab apa? Kita tak boleh nak kawal. Kan semua benda aktiviti ni kita tak boleh nak kawal. Dan juga kalau orang nak tahu, nyala suria ni pun dia menyebabkan aurora. Aurora yang kalau kata awak pergi dekat negara-negara Balkan tu kan, awak boleh tengok aurora dekat langit kan. Tu sebab apa? Sebab nyalaan suria bila dia bagi tenaga, so bila tenaga tu dihalang oleh atmosfera kita, dia akan menjadikan aurora. Okay, alright. Lepas tu kita ada semarak suria. Alright, so semarak suria. Semarak suria ni apa? Semarak suria ni pun sama. Semarak suria ni dia adalah lentingan gas panas, sama, lebih kurang lah. Cuma saiz dia berbeza-beza. Sebab apa? Semarak suria ni dia sangat besar.
Okay, dia sangat besar. Kalau nak bandingkan, katalah besar ni, bandingkan dengan bumi, bumi mungkin besar ni. Mungkin besar titik ni bumi. Saiz bumi dengan saiz semarak suria matahari. Okey. Lepas tu kita ada lentingan jisim corona, kita ada kitaran suria dan juga angin suria. Kitaran suria. Kitaran suria pula adalah di mana matahari pun berputar. Sama je macam kita berputar, tapi matahari pun berputar. So, kitaran suria ni dia ambil masa lebih kurang 11 tahun bumi. Setiap 11 tahun bumi, kitaran suria matahari lengkap, yang mana daripada medan magnet utara dia berubah ke selatan, yang mana selatan ke utara. Matahari bahagian utara matahari pergi ke selatan, bahagian selatan matahari pergi ke utara. Alright, so dan juga angin suria. Angin suria ni, kejap. So angin suria ni apa benda? Angin suria ni dia berlaku sebab apa? Di kawasan corona kan, suhu dia 1 juta darjah Celsius kan, sangat tinggi kan, right? So corona tu masih lagi di bawah tarikan graviti matahari, tapi ada zarah-zarah yang akan terlepas. Bila dia terlepas, dia dipanggil angin suria. Tapi yang bagusnya angin suria ni, dia dihalang oleh lapisan magnetosfera bumi. Maknanya bumi kita ada lapisan magnet kita sendiri daripada utara ke selatan kan, sama je macam magnet kan. Kita pun ada daya tarikan magnet kita sendiri, dan kita ada medan magnet kita sendiri, dan kita boleh menghalang angin suria. Cuma kalau angin suria tu terlampau kuat, dia mungkin akan membahayakan kita. Alright. Okay, faham? Okey, so kita akan tengok apa kesan-kesan. Okey, so kita akan tengok apa kesan-kesan dia terhadap bumi. Okey, kita nak tengok apa kesan-kesan dia terhadap bumi. So dekat sini ada 4 kesan-kesan dia. Yang pertama adalah aurora, yang kedua adalah gangguan telekomunikasi, yang ketiga gangguan sistem navigasi, dan juga gangguan tali kuasa grid. Okey, kita akan tengok satu persatu apa dia benda ni. Okey. So, kesan terhadap bumi. Okey, so kesan terhadap bumi ada 4, iaitu aurora, gangguan telekomunikasi, gangguan sistem navigasi, dan juga gangguan tali kuasa grid. Okey, so aurora. Aurora ni adalah cahaya yang berwarna-warni. Awak boleh tengok dekat angkasa lepas, ataupun bukan angkasa lepas, langit di bumi. Alright, so berlaku kenapa? Kenapa aurora ni berlaku? Sebab apa? Zarah-zarah yang bercas diperangkap oleh medan magnet bumi. Alright, so zarah-zarah bercas yang dikeluarkan oleh matahari ataupun terlepas daripada matahari dekat corona ni akan diambil oleh medan magnet bumi. Sebab kita adalah magnet juga kan. So diorang adalah zarah bercas. So diorang akan tertarik kepada cas. Macam contoh, kalau elektron cas dia negatif, dia akan tertarik kepada kutub utara ataupun kutub selatan. Ikutlah yang mana cas positif. Okey, so utara ke selatan. So dia adalah positif. So dia akan tertarik elektron. Okey, alright. So zarah-zarah bercas diperangkap medan magnet di bumi, okey, dan dibawa daripada kutub utara dan juga kutub selatan, berinteraksi dengan nitrogen dan oksigen yang ada di atmosfera kita. Nitrogen dan oksigen memang sentiasa ada di atmosfera kita, sebab tu kita boleh bernafas. Dan juga kalau kata awak tingkatan 5 nanti, awak akan belajar tentang kita nitrogen. Okay, so awak akan tahulah kepentingan nitrogen. So senang cerita, nitrogen dan oksigen memang ada banyak di sekeliling kita dan juga di atmosfera. Alright, so bila zarah-zarah ni berinteraksi, dia akan menghasilkan warna-warna, warna-warni yang berlainan. Sebab tu awak boleh tengok aurora ada color hijau, kadang-kadang ada color merah, kadang-kadang ada color biru, kadang-kadang ada cantuman daripada beberapa color. Alright, so seterusnya kita ada apa? Gangguan telekomunikasi. Okey, gangguan telekomunikasi disebabkan apa? Sebab apa? Sebelum ni dekat bumi, macam mana kita berinteraksi antara satu sama lain menggunakan telefon kan? Alright, so macam mana sebenarnya kita menghantar signal itu ke ionosfera, dan ionosfera akan pantulkan balik ke kawasan mana yang kita kehendaki lah. Alright, so dia akan pantulkan balik. So kita sebenarnya menggunakan kaedah pantulan lah.
Okey, tapi pantulan tu hanya berfungsi bila zarah-zarah kat dalam tu stabil. Maknanya elektron dan juga proton dia cukup, sama banyak. Tapi bila berlaku sesuatu aktiviti, macam contoh kita ada lentingan jisim korona yang sangat kuat. Okey, so zarah-zarah bercas tu masuk ke ionosfera dan mengionkan molekul-molekul. Dia mengionkan molekul-molekul. Mengion ni awak dah belajar dah sebelum ni, yang mana kita memberi cas. Kan, sebab apa? Sebelum ni dia adalah satu benda tu dia stabil, tapi bila kita tambah cas dia, dia sama ada akan jadi ion positif ataupun ion negatif. So, bila zarah-zarah bercas ni masuk ke ionosfera, dia mengionkan molekul-molekul. Bila penambahan elektron berlaku, dia akan menyebabkan ionosfera dia bertukar. Daripada dia memantul, dia akan menyerap gelombang radio yang kita pancarkan supaya dia pantulkan balik ke kawasan yang kita nak. Dah tak jadi. Sebab apa? Kita pancarkan, dia akan serap. Sebab apa? Penambahan elektron. Elektron ada banyak lebih-lebih. So, dia masih nak kena stabilkan benda tu. Okey? Alright, dan seterusnya kita ada gangguan sistem navigasi. Ini sama je dengan gangguan telekomunikasi. Sebab apa? Sistem navigasi kita menggunakan konsep yang sama. So, bila berlaku gangguan telekomunikasi, berlakulah juga gangguan sistem navigasi. Ingat benda ni bukan hanya efek ataupun benda ni bukan hanya kena kepada kita. Okey, awak kena ingat banyak lagi benda-benda ataupun kenderaan-kenderaan di dunia ni yang menggunakan sistem navigasi yang lagi penting sistem navigasi diorang. Macam contoh kapal terbang, kapal kat laut. Kan, kita kereta tak apalah, ada highway lagi, ada papan tanda semua kan. Cuma diorang tu semua memang betul-betul perlukan sistem navigasi. Kalau tidak, diorang nak gunakan macam mana? Kan, macam kapal mungkinlah malam boleh tengok arah bintang. Tapi kalau kapal terbang, nak terbang ke mana? Dia tak tahu. So, dia perlukan sistem navigasi. Alright, so seterusnya yang terakhir sekali adalah gangguan tali kuasa grid. Okay, ini adalah grid line. Macam contoh awak tengok ada tiang-tiang besar yang bawa elektrik dari satu kawasan ke kawasan-kawasan yang lain, macam perumahan ke apa kan. Okay, alright, so gangguan talian kuasa grid ni macam mana? Alright, so dia boleh meleburkan transformer akibat arus elektrik terlalu tinggi. Okay, so transformer digunakan untuk simpan tenaga elektrik kan. Okay, generator apa dekat stesen jana kuasa dia digunakan untuk simpan tenaga elektrik. Dia lebur sebab apa? Terlampau tinggi kuasa dia. Datang daripada mana kuasa tu? Dia datang daripada fenomena-fenomena yang berlaku. Macam terutama lentingan jisim korona. Okey, sebab apa? Kejadian Carrington 1859 dah menunjukkan yang benda ni boleh berlaku. Cuma dia mungkin tak selalu berlaku, tapi dia boleh berlaku. Sebab apa? Waktu tu 1859 berlaku ribut suria, kan? Ribut suria berlaku di angkasa lepas dan lentingan jisim korona tu terlampau kuat menyebabkan hampir ke seluruh bahagian bumi boleh tengok aurora, ada aurora berlaku di sekeliling bumi. Waktu tu semua peralatan telekomunikasi rosak dan juga stesen tali kuasa grid rosak. Tapi bersyukurlah sebab apa? Tahun 1859 dia tak membawa kerosakan yang sangat banyak, sebab yang rosak waktu tu hanyalah mesin telegraf. So sekarang ni pun dah tak ada dah mesin telegraf kan. So kalau kata dia berlaku pada waktu sekarang macam tu, kita dalam masalah yang besar. Berapa ramai yang ada telefon, berapa ramai yang menggunakan telefon, menggunakan GPS kan. Kita tak payah cakap kita tengok orang yang naik kapal terbang, orang yang naik kapal kan, semua habis. Alright, so itu adalah kesan-kesan terhadap bumi. Okay, so dengan itu sepatutnya Allah ada benda ni. Alright, so dengan itu sepatutnya awak dah tahu dah kan. Daripada sesi kali ni kita nak tengok macam mana bab 9 tu, iaitu cuaca di angkasa lepas yang terbahagi kepada dua. Okay, angin matahari yang memberi kesan kepada bumi dan juga kesan terhadap bumi. Alright, so awak dah belajar dah. Sepatutnya daripada sesi ni saya mengharapkan yang awak tahu tentang benda-benda ni, dan juga awak tahu macam mana struktur matahari itu sendiri dan apa aktiviti-aktiviti yang berlaku di kawasan matahari dan apa kesan dia terhadap bumi. Alright, so itu adalah apa yang merangkumi bab 9 untuk awak, iaitu cuaca di angkasa lepas. Alright,
saya harap awak semua faham, dan kalau kata awak ada apa-apa masalah, awak boleh tanya saya, ataupun awak boleh tanya grup Telegram, awak boleh tanya grup WhatsApp kan. So awak boleh kontak saya sendiri pun boleh, tak ada masalah. Alright, so saya harapkan kalau kata ada apa-apa soalan, awak boleh rujuk kepada saya ataupun rujuk kepada pihak PTM. Okay, so terima kasih semua, kita jumpa pada waktu yang lain. Alright, so terima kasih.